Okey. Okey, kita ulang balik dari awal. Tadi ada kesulitan sikit. Okey. Saya start balik ya. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Miss Nani dari Andalusia Tijarah. Kita buat siaran langsung dalam page Road Tech Friend. Okey, seperti biasa, kita akan bersiaran secara langsung pada setiap hari jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, topik-topik dalam panel-panel yang berbeza membincangkan tentang perkara yang boleh membuka minda kita secara tidak langsung. Boleh menimba ilmu pengetahuan yang baru bagi kita. Okey, seperti pada minggu lepas, saya ada menjemput Miss Sarah untuk pelan takaful bagi takaful kebakaran. Okey, jika ada yang terlepas untuk sesi siaran langsung pada minggu lepas, anda semua boleh ke halaman page kami atau lebih memudahkan anda, saya sudah sediakan link di caption bawah. Caption di atas bagi pengenalan secara ringkas tentang isu-isu yang sudah dikupaskan. Okey, pada kali ini kita akan bersama bukan satu tapi dua orang panel khas kita pada hari ini. Okey. Pertamanya selamat kembali kepada Miss Sarah dan selamat datang buat pertama kalinya kepada Puan Jun. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey. Okey, saya cerita sedikitlah tentang latar belakang Puan Jun. Okey, Puan Jun ini adalah tulang belakang kepada Andalusia Hijrah Exchange. Beliau sudah bergerak 3 tahun bertapak selangkah demi selangkah dan sekarang dengan penubuhan Andalusia Tijarah. Okey, Andalusia Hijrah Exchange dan Andalusia Tijarah bergerak seiringan sesuai dengan permintaan yang berbeza-beza mengikut peredaran masa. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi Miss Sarah dan Puan Jun. Waalaikumsalam, Miss Nani. Terima kasih dah menjemput kita hari ini. Okey, sama-sama. Okey, pada hari ini kita akan membawa anda tentang sedikit sebanyak kes-kes kebakaran yang berlaku di Malaysia yang berlaku 5 tahun kebelakangan ni. Okey, apakah trendnya yang kita boleh lihat Miss Sarah? Seperti yang semua orang tahu, kes-kes di Malaysia ni mengikut trend. Jika minggu ni ada kes pemabuk yang melanggar orang lain, minggu hadapan perkara serupa yang terjadi iaitu kes kebakaran juga berlaku. Okey, apa pendapat Miss Sarah tentang perkara ini? Okey, seperti anda lihat, kes-kes crime atau kes-kes komersial ni dia bertrend kat Malaysia ni. Kalau bagi kes kebakaran ni, kalau kita baca petikan, dia bagi ada rumusan, tapi rumusan ni data yang diambil adalah pada tahun 2018. Dari catatan Raja Hisham Raja Zahid, kes kebakaran di tahun 2018 merekodkan sebanyak kerugian 3.3 bilion. 3.3 bilion ni hanya untuk bangunan yang berstruktur, maknanya dia cover bangunan saja. Tapi kalau nak campurkan dengan isi-isi dalam tu sekali, kesemua sekali adalah 6.6 bilion. Okey, data terbaru kita tak dapat lagi, tapi ni data 2018. 2018 je, dah tak campur data tahun lain. Itu pun dah 6.6 bilion. Okey, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPPM, benda-benda macam ni dah cecah bilion bukan million. Jadi dia membabitkan dalam 6,626 premis bangunan dan rumah kediaman. Okey, benda ni bukan nak dibanggakan sebab secara langsung kita boleh lihat masyarakat kita ni masih tak peka terhadap isu-isu kebakaran ni. Okey. Ada kes-kes kebakaran yang menarik perhatian Miss Sarah sepanjang Miss Sarah bekerja khasnya di bawah Departmen Takaful Kebakaran ni? Okey, dah tentu banyak kes-kes yang menyayat hati yang kita tak nak baca pun. Kalau boleh benda ni tak perlu berlaku sebenarnya. Tapi bila kita dah kerja di bidang ni, kita kena ambil tahu juga sebab banyak info-info yang kita boleh dapat. Supaya kita boleh bagi knowledge lebih kepada pelanggan-pelanggan kita. Okey, ada beberapa kes yang menarik perhatian saya sebab benda ni berlaku September tahun ni, baru je. Okey, petikan ni saya ambil dari bernama online. Dia 3 termasuk bayi sesak nafas, hotel bajet terbakar, terjadi pada 22 September yang lalu. Dia berlaku di Georgetown, Pulau Pinang. Dia sekeluarga pergi ke hotel bajet
nak tidur situlah. Lepas tu tiba-tiba berlaku kebakaran pada pukul 7 pagi. Kebakaran tu pula memusnahkan sebuah bilik hotel bajet. Dia rumah kedai 2 tingkat je. Pihak bomba mengambil masa dalam kira-kira 10 minit lah nak kawal api tu dari merebak. Jadi kalau untuk maklumat semua orang, hotel-hotel atau motel bajet itu di bawah, kita boleh klasifikasikan dia sebagai kelompok bangunan komersial yang ada. Kalau semua orang masih ingat apa yang saya dah terangkan minggu lepas, bangunan komersial ni adalah bangunan yang ada perusahaan atau ada perniagaan. Okey, termasuk yang inilah hotel. Macam kita punya plan ada SME Takaful Bizcare Plus, kalau orang tak tahu. Hotel dan motel bajet ni, nama pun hotel motel bajet kan, kita kuatirilah pengawasan dan safety measure dia tu dia ambil sambil lewa. Sebab kita ni cuma datang nak tidur, nak rehat. Kita tak adalah pergi hotel. Orang hotel tu tanya, you ambil takaful kebakaran tak? Memang tak pernah jadilah benda-benda sini. Cuma kita nak bagi kesedaran kepada pengusaha-pengusaha hotel motel bajet ni, sepatutnya mereka lebih peka dan cakna tentang perkara-perkara macam kebakaran, isu-isu yang rumit macam ni. Kita tak mahu sebab kelalaian perusahaan kita, orang lain yang kena. Okey, ya betul tu. Untuk pemilik-pemilik bangunan dan penyewa perlu lebih peka lah dan bersifat ambil tahu tentang perkara yang orang rasa rumit macam ni. Okey, yang rumit ni adalah yang paling sensitif sebenarnya. Diharapkan semua pemilik bangunan dan penyewa bangunan lebih berhati-hati dalam isu kebakaran ni sebab dia melibatkan nyawa semua orang. Dia bukan nyawa kita seorang je. Okey. Okey, ini khas bagi pemilik hotel dan motel seluruh Malaysia. Okey, ada tak kes-kes di mana melibatkan orang awam yang kehilangan harta benda yang banyak? Okey, Miss Sarah pernah baca tentang kes-kes seperti ni tak? Okay, ada satu kes yang pernah baca. Dia jadi tahun 2018, mungkin Julai macam tu. Okay, mangsa kebakaran ni dia membabitkan barang kemas bernilai 100,000, wang tunai 20,000, 2 tempayan shilling dan 4 motosikal. Tempayan tu tinggi kan, dia memang simpan kat situ. Yang mangsa ni berkata dia dah simpan semua-semua ni dengan suami dia ni, semua duit dia, duit laki dia, duit anak-anak dia. Okay, masa jadi tu puncanya apa kalau perempuan nak tahu? Puncanya adalah meter elektrik. Mungkin ada sparks ke apa kan, dia terbakar, dia tangkap pintu utama rumah dia. Dia merebak cepat lah. Yang mangsa ni cakap dia tak sempat nak fikir apa, dia tarik anak-anak keluar melalui pintu dapur. Dia nak selamatkan barang-barang pun dah tak sempat sebab api terlalu marak dan cepatlah. Jadi kita nak bagi tahu kat sini, dia keluar selai pinggang, satu pun tak ada. Masa ni suami dia tak ada kat rumah bekerja. Jadi kita nak bagi tahu barang-barang kemas semua, wang tunai semua, kalau kita tak ambil plan takaful ni, dia hangus sajalah. Jadi perkara ni saya pandang amat serius dan perlu kita lindung sebenarnya. Sebab kita tak boleh nak putar masa balik ke belakang. Jadi kita harus bersedia sebelum kita terkena. Okey, seterusnya saya ada soalan lah untuk Puan Jun. Okey, orang ramai akan bertanya yang sini murah ke sana lagi murah? Sebab pelanggan-pelanggan ni mereka tidak tahu konsep murah dan mahal dalam pembelian takaful ni. Okey, tak kisahlah pelan takaful kereta ke rumah ke, mereka mesti nak yang murah kan. Okey, kita sangat memahamilah kesempitan sesetengah pelanggan-pelanggan yang terkesan dengan perbelanjaan harian yang kian meningkat setiap tahun demi tahun. Okey, sudah tentu mereka ingin kod kas kan dan kad kas. Okey, sorry. Okey, dalam apa juga perbelanjaan mereka. Okey, jika kad kos. Okey, terima kasih. Okey, jika dalam takaful kebakaran ni pula, ada ke pelan-pelan yang sesuai diambil jika mereka ingin cover yang paling minimum? Jika tidak keberatan, Puan Jun, bolehkah kita kongsikan kepada semua berapakah anggaran jumlah yang perlu dibayar sekiranya mereka ingin plan yang minimum? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Miss Nani. Baiklah, sebenarnya untuk takaful fire ni, kebakaran ni, kami baru je mulakan produk ni bulan
Bulan 7 Sarah. Bulan 7. Ni kerana dijadikan kawan baik rakan sekerja kami sendirilah. Dia mengalami kisah benar. Kisah benar ni di mana dia ada rumah sewa. Dia sewakan rumah dia lah. Tapi memang dia semua ni baru tiba-tiba je terjadi. Kita tak rancang. Seperti yang kita tahu, kalau rumah kita di bawah finance dalam bank, kita ada bank akan ambil fire takaful. Tapi rakan sekerja kami ni kebetulan dia dah settlekan rumah dia. Baru berapa bulan settle, tak sempat untuk ambil coverage untuk fire takaful. Dan nak jadikan cerita, rumah sewa dia terbakar. Jadi bila rumah sewa terbakar, jadi rapat dengan kami. So kami pun terpanggil untuk wawarkan, untuk bagi penerangan, awareness kepada semua rakyat Malaysia yang kita ramai yang terlepas pandang. Kita kadang-kadang rumah kita memang ada yang jenis rumah banyak, tak pernah tahu pun apa perlindungan yang ada. Jadi untuk takaful ni, kebanyakan kita rakyat Malaysia akan tanya kalau pasal takaful, dia nak murah. Sebenarnya untuk pemahaman kita, pengalaman saya pun, bila kita nak ambil takaful ni, kita jangan fikir murah atau mahal. Kita kena fikir harga yang kita bayar tu apa perlindungan yang akan kita dapat. Contoh dia basic lah. Hari ni saya terpanggil untuk share dengan semua yang menonton. Kita sebenarnya boleh bajet. Bajet kos kita ni untuk rumah kita ada dua lah. Satu, saya nak buat macam mana contohnya rumah macam ni. Rumah kita kalau rumah double story. Kalau rumah kita kita panggil landed property. Landed property ni kalau rumah kita dalam bank memang dah ada fire takaful. Tapi isi rumah kita tu tak dilindungi. Jadi rata-rata nasihat kami yang minimum untuk ambil pelan takaful ni untuk bangunan dia punya coverage dia serendah semaksimum lah, seminimum 50,000. Maksudnya kalau apa-apa jadi kebakaran rumah kita, kalau kita nak renovate balik rumah kita, construction balik, boleh cover kos 50,000. Dan bahan-bahan rumah kita pun boleh lindungi, minimum 10,000 kita boleh ambil. Nak tahu tak berapa kos dua-dua ni? Contoh dia murah je. Kalau 50,000 coverage building tu bayar setahun. Bukannya bayar tiap bulan, setahun sekali je. Serendah RM73.60. Boleh kira tak kalau sehari berapa ni? Bagi 12. Lepas tu RM7.60. Begitu juga kalau kita ambil perlindungan dalam rumah 10,000 minimum, RM70.60. RM70.60 ni sekejap kami kirakan sehari berapa ni? Berapa sen ni? RM73.60. Cik Sarah tolong ni. Miss Sarah tolong ni. 365. Ya Allah, sehari dalam 20 sen je. Tak sampai pun. Air masak yang kita minum kat kedai mamak pun harga 50 sen sekarang kan. Jadi dengan berbelanja 20 sen sehari, kita dapat perlindungan bangunan rumah kita 50,000 dan tambah lagi 20 sen untuk barang-barang dalam rumah. Nanti kita akan share apa barang dalam rumah yang kita boleh cover lah. Okey, itu saja. Okey, saya ingin bertanya kepada Puan Jun sekali lagi. Adakah coverage ni berbeza mengikut kediaman biasa, iaitu rumah batu biasa dengan pangsapuri dan kondominium? Okey, terima kasih Miss Nani. Okey, untuk kalau rumah kediaman kita ni, kita nak cover berapa Lama orang tak tahu. Kebanyakan orang akan kata ikut market value. Dia sebenarnya tak. Kalau rumah landed property ni kita bukan ikut market value. Okey, kita check berapa market value dia. Tapi yang penting kita akan fikir kalau apa-apa jadi ke rumah kita kebakaran, berapa cost renovation ataupun cost construction untuk kita bina balik rumah tu. Itu untuk rumah landed property. Tapi kalau untuk rumah kondominium ke pansapuri, selalunya dia ada panggil, saya terangkan terus lah, dia ada panggil JMB. JMB ni Joint Management Body. Maksudnya daripada developer dengan penghuni unit rumah tu lah. Tapi dia ada dua kategori lah. Kalau sebelum dapat serata title, dia join dengan developer lagi. Dia akan jadi Joint Management Body. Dia panggil pansapuri apa tu salah? Badan Pansapuri Bersama. Tapi kalau andai kata
dia dah dapat strata title, masing-masing dah ada title sendiri setiap unit, dia dah tak bergabung lagi dengan developer ni. Dia akan buka sendiri punya management under Pansapuri nama sendirilah. Contohnya Pansapuri Dahlia ke Dia dah macam tak ada bersama lah. dia tak ada badan pengurusan je. dia cuma ada badan pengurusan. Faham tak yang pasal tu? Senang je. Just contohnya kalau untuk yang kondominium atau Pansapuri tu, kita selalunya management dah ambil dah fire takaful. Tapi kita kena check juga. Tapi untuk diri kita, apa yang kita perlu ambil kalau untuk rumah-rumah, kalau rumah jenis apartmen atau kondominium ni, kita ambil lah householder. Householder tu maksudnya kandungan dalam rumah tak dilindungi. Dia minimum kita boleh ambil untuk cover RM10,000 serendah RM20 sehari ataupun setahun dalam RM73. Kan tadi kan? RM73. Okey. Adakah perlu pemilik bangunan tu dia ambil unit, pemilik unit tu mengambil insurans kebakaran ni? Okey. Ni Miss Nani tak ada terangkan tadi, saya dah terangkan dia ada dua perbezaan. Kalau rumah kita under finance, maksudnya masih ada pinjaman bank, kita kena check dengan bank tu sama ada bank ada ambil tak fire takaful atau fire insurance untuk rumah kita. Selalunya ada. Tapi kita sebagai pemilik rumah tu, kita boleh check melalui loan statement kita setiap tahun. Bila setiap tahun bank akan hantar loan statement, dalam loan statement tu ada potongan untuk fire takaful. Jadi kita kena check. Kalau tak ada, kita kena check dengan bank. Sebab bila kita beli rumah melalui bank, dia ada dalam dokumen kita panggil sales and purchase agreement. Lepas tu kita ada panggil loan facility ataupun facility agreement. Facility agreement tu antara individu dengan bank. So dalam tu dia nyatakan plan takaful apa yang kita ambil, cover ke tak. Dan lagi satu, insurance company yang mana yang bank ambil, yang bank collaborate lah untuk dapatkan. Itu semua penting, sama yang tak tahu. Jadi saya rasa lepas ni kita boleh check kat rumah kita. Kalau rumah kita tu under loan bank, buka balik apa dokumen kita ada. Dia bukan sales and purchase agreement, itu antara kita beli dengan developer ke dengan landlord ke. Tapi kita ada lagi satu facility agreement atau loan agreement. Dalam tu kita check ada tak perkataan kebakaran semua, siapa dilindungi, fire tu penting. Ada tak lagi satu soalan? Lagi satu. Perlukah ada dua polisi untuk kebakaran ni? Okey, yang untuk soalan ni saya rasa Miss Sarah dah pernah jawab minggu lepas kan, Sarah? Okey. So, untuk rumah kita selalunya kalau rumah landed property ni, kalau kita dah check bank dah ambil fire takaful, kita tak payah ambil berasingan lah. Sebab dia memang wajib bank akan ambil. Tapi bila pergi kepada rumah apartmen, kondominium ke, yang kita masih lagi finance dengan bank, so pihak management pengurusan bangunan pun dia pun diwajibkan untuk ambil sendiri. Jadi takkanlah kita nak bayar dua. Jadi boleh kita, kalau kita tinggal apartmen, rumah kita masih ada dengan loan bank, kita check dengan pengurusan ada tak fire insurance, minta masa polisi. Masa polisi ni memang kita boleh request untuk letak individu nama kita dengan unit kita. Ada, lepas tu kita bagi dekat bank. Setiap tahun kita kena bagi pada bank yang kita dah ada dilindungi. Jadi kuranglah kos kita. Bank taklah charge kita untuk fire takaful lagi. Okey. Apakah perlindungan yang diberikan dalam insurans kebakaran ni? Khasnya untuk pihak JMB sendiri, mereka mesti ada pelan-pelan yang mereka harus ambil bagi kondominium dan atau apartmen mereka. Okey. Okey, terima kasih Miss Nani. Okey, untuk JMB, Joint Management Body atau pengurusan Dan badan pengurusan ni memang wajib untuk ambil fire takaful. Fire takaful dia akan jatuh under master policy. Master policy maksud dia nanti setiap unit tu, pemilik unit tu dia akan bayar ikut masing-masing ada murah lah sikit dia ambil. Tapi sebagai JMB ni dia kena ambil 4 perlindungan yang syarat ni mesti ada. Dia tak boleh tak ambil. Jadi saya minta pertolongan Miss Sarah lah untuk terangkan. Kita ada 4 area yang kita perlu ambil untuk JMB ni, fire takaful untuk Joint Management Body. Kami ada pun satu kes memang menarik jugalah sebab alhamdulillah rezeki di mana bila kami bersiaran selalu update kita punya status semua dekat FB, dekat IG.
Jadi saya nak share, kami dapat satu customer, dia WhatsApp saya pukul 12 malam lah. Tapi takkan saya nak balas malam kan. Tapi esok tu on the way pergi kerja, saya terus WhatsApp dia. Jadi kami dapat close lah kes ni. Tapi saya tanya, macam mana dapat tahu yang kami ada buat fire takaful ni? Dia kata melalui FB. Dan melalui FB tu dia telefon ramai, tapi kebanyakannya tak buat general takaful. Kebanyakan orang buat semua live takaful. Jadi sebenarnya general takaful ni, memang kalau untuk kita pelindungan yang basic pelindungan ni, kita digalakkan ambil. Sebab dia bayar setahun sekali, tapi ada coverage. Dan bukan tu saja, nanti masa-masa akan datang, setiap hari kami akan sharekan. Banyak PA yang macam, kadang kita akan fikir nak ambil live, nak bayar monthly commitment, tak ada. Tapi daripada tak ada tu, berbaik kita boleh pergi kat general takaful. Dia banyak produk boleh cover, yang at least anything happen to us, ada coverage lah. Jadi saya silakan Cik Sarah untuk terangkan ada 4 area yang kalau joint management body kena ambil untuk master policy. Okey, untuk JMB dia ada 4 area dia kena covered. Satu fire lah. Macam saya cakap minggu lepas, kita mungkin banyak substances, kita ada banyak theft lah, kecurian lah, apa-apa semua. JMB tak boleh nak JMB tak boleh nak ambil, kita nak kecurian je, kita nak ini je, kita nak itu je, tak boleh. Sebab fire ni di master policy dia kena ambil. Pertama fire, yang kedua is subsidence atau tanah mendap atau landslide, tanah runtuh. Sebab bangunan tinggi-tinggi ni dia punya apa orang panggil tu, beban dia. Beban dia lebih banyak daripada rumah-rumah biasa, jadi dia kena ambil. Nombor 3 adalah riot, strike atau malicious damage. Malicious damage ni macam ada orang khianat ke, simbah cat ke, apa ke, conteng ke, macam tu. Okay, nombor 4 ialah bursting or overflowing of water tanks and apparatus. Ini banyaklah jadi sebab kita guna pipe yang sama, satu saluran. Jadi overflowing pipe pecah ni memang biasa jadi dekat management lah. Jadi ini yang kita akan cover. Jadi 4 ni memang JMB kena ambil lah minimum. Tapi kalau nak ambil lebih, money ke, money in transit ke, itu terpulang pada JMB masing-masing lah. Sebab macam kes yang tadi yang Puan Jun cakap, dia ambil banyak lah. Dia ambil money, dia ambil kecurian, dia ambil burglary, semua dia ambil. Elektrik, sebab machinery breakdown ni perlu juga untuk JMB saya rasa. Sebab kita banyak pakai aircon, gas, apa lagi, untuk swimming pool, benda-benda macam ni lah. Jadi kita kena ambil kira satu rumah tu macam mana. Sangat mudah lah apa yang Cik Sarah dah terangkan tadi, 4 benda tu. Okey, harap semua boleh faham. Okey, sebab selama ni orang tak faham kan apa JMB ni. Okey, terima kasih Puan Jun atas info yang sangat jelas ni. Okey, berbalik kepada isu kebakaran tadi. Kita dah sedia maklum bagaimana mahu memiliki pelan takaful ni, tetapi jika terjadinya kebakaran. Apakah langkah yang mangsa perlu ambil? Semua mesti dah panik kan kalau rumah terbakar. Kalau dah panik ni, apa step pun kita dah lupa dah. Sebab kepala dah blank. Okay, mana nak fikir aku nak selamatkan rumah lagi, mana nak selamatkan benda-benda barang lagi kan. Mana satu? Kerugian lagi. Okay, pertama sekali benda yang kita kena buat adalah satu, kita kena relax, kita kena tenang. Okay, sebab kita kalau kita gopoh-gapah, kita nak buat decision pun tak rational time tu. Jadi pertama sekali you kena bertenang lah. Jadi untuk tuan rumah, kalau kita menyewakan untuk orang, kita kena pastikan kebakaran tersebut ni melibatkan kerugian sahaja atau ada melibatkan yang meragut jiwa lah, ya ada mati ke apa kan. Kalau tiada, anda kena cepat-cepat pergi balai polis untuk buat report. Lepas tu lebih baik buat bersama pemilik dan penyewa lah, dua-dua kena datang. Okey, lepas tu kita simpan salinan report tersebut, sebab kita ambil nombor phone pegawai polis yang kita report tu untuk next step lah. Untuk langkah kedua, kita kena buat laporan kebakaran di balai bomba terdekat. Sebab kita ni satu fikir, kita kena buat polis report.
Yang balai bomba ni kita tak pergi. Kita tak ingat dah benda-benda macam tu. Tapi laporan kebakaran ni kena ada lah untuk step yang ketiga. Sebab kita dapatkan laporan kebakaran dan pastikan dalam laporan tu dia dah masuk dalam sistem lah, menyatakan rumah kita ni terbakar. So laporan ni biasanya makan masa dalam 2 hari macam tu lah. Okey, dalam masa yang sama, ini semua kena buat dalam masa 24 jam Bukan dah terbakar seminggu kita baru nak buat report. Susah lah macam tu. Dalam masa 24 jam, kita kena call insurans kita lah, takaful kita. Kalau kita ambil dengan mana-mana takaful, kita call. Kita cakap, sebab nanti syarikat takaful ni kita akan lantik adjuster untuk datang sebab dia nak nilai kerosakan-kerosakan atau dokumentasi yang dia perlukan. Okey, lepas tu yang keempat, adjuster ni dia akan tetapkan satu tarikh lah untuk dia tengok rumah tu macam mana teruknya kerugian yang terlibat tu. Okey, kalau masa adjuster ni datang, eloknya lah kalau pemilik tu hire satu kontraktor. Bawa sama-sama sebab kita adjuster tu bukannya pakar sangat benda-benda macam ni. Jadi kontraktor tu yang akan bagi tahulah pembaikan rumah tu macam mana dia punya kos-kos pembaikan. Kita panggil ni Bill of Quantity, BQ. Okey, bersama gambar. Okey, gambar ni kita kena ambil lah setiap mana yang rosak tu. Ini untuk dokumen. Okey, yang seterusnya adjuster akan mengemukakan surat meminta dokumen lah perjanjian jual beli macam Puan Jun cakap tadi, Sales and Purchase Agreement atau nama pendek dia SNP. Dan juga penjanjian sewa iaitu Tenancy Agreement. Dokumen SNP ni dia susah sikit nak dapat, tapi kita kena hubungi bank kita lah untuk dapatkan salinan dia. Saya rasa kena dalam RM10 lah macam tu kan. Okey, untuk dapatkan salinan SNP ni. Okey, manakala tenancy agreement ni kita boleh dibuat ketika penyewa mula-mula menduduki premis tu. Ini kalau cerita dia menyewa lah. Okey, kalau tak ada, tak perlu risau, benda ni perjanjian standard ni boleh dapat di mana-mana firma guaman. Okey, berbalik kepada laporan kebakaran yang kita dah buat tadi, yang step nombor 2 tadi tu. Pemilik perlu mendapatkan laporan forensik kebakaran. Ini lebih detail lah dari dari Jabatan Bomba. Dia lebih tahu kan apa benda punca-punca kebakaran tu, litar pintas ke apa ke. Okey, kalau siapa yang duduk di negeri Selangor, laporan boleh didapati di Balai Bomba Seksyen 15 Shah Alam. Laporan ni sekejap je dia dapat. Kita pergi Balai Bomba tu dan minta. Okey, lepas tu laporan kebakaran dan laporan forensik ke Ibu Pejabat Balai Bomba Negeri. Okey, jika di Selangor, dia terletak di Bukit Jelutong, Shah Alam. Okey, satu laporan rasmi ni harga dia dalam RM50 lah. Okey, nombor 6 ni saya kumpulkan sekali lah. 1, borang tuntutan. Nombor 2, laporan bomba. Nombor 3, Sales and Purchase, SNP tadi. Ini kena call bank. Tenancy agreement, kita kena cari balik masa mula-mula kita menyewa dulu. Ini untuk yang menyewa Bill of Quantity tadi yang masa adjuster dengan kontraktor datang tadi, dengan gambar yang kita dah ambil tadi. Semua ni kita kena bagi kat adjuster tu. Okey, tapi kita kena ingat kita kena kejar adjuster ni. Sebab adjuster ni kadang-kadang dia bukan dari badan takaful tu sendiri. Takaful tu, badan takaful ni dia hire orang third party lah. Jadi yang diorang ni tukar-tukar kerja ni memang sangat normal lah. Jadi kita kena kejar adjuster ni. Okey, lepas tu kita jangan segan nak call balik insurans takaful kita ni. Kita call macam mana kita punya, kita buat follow up lah. Apa-apa semua. Kita jangan biar je. Kalau kita biar je memang lambat lah. Sebab adjuster ni dia banyak kerja lain lagi. Bukan kita je. Okey, lepas tu adjuster ni, kos pula. Dia dah panggil adjuster, dia dah panggil kontraktor. Okey, selalunya adjuster ni dia akan ada kos sendiri. Okey, dia yang ini mungkin RM50,000. Itu bagi dia. Tapi bagi kontraktor ada harga lain. Jadi kita time tu lah kita compromise lah. Tapi biasanya kalau harga yang lebih kurang, adjuster akan ikut kontraktor tu punya harga. Okey. Kalau menyewa ni pula,
Kalau ada orang yang menyewa dengan kita, kesian lah kan dengan penyewa tu, takkanlah sampai 2-3 bulan dia nak tunggu, lepas tu nak bayar duit sewa, padahal benda ni, kebakaran ni bukannya jadi sebab dia pun sebenarnya kan, mungkin sebab management atau dia tak baik pilih dia punya facility, wiring ke apa kan. Jadi kita kena bertolak ansur lah dengan penyewa atau penyewa di premis anda. Okey, dalam mengejar adjuster ni, sekali-sekala call takaful. Kita nak tahu proses ni macam mana. Kita dah bayar kan. Jadi kita nak claim ni jangan susah pula. Jadi kita kena kejar dia orang, tanya dia orang. Yang penting tu je lah. Hubungi pihak takaful anda. Kejar untuk info-info terkini. Kita jangan biar je. Tapi orang kata kalau kita ambil takaful ni, hujung-hujung claim susah. Kita tak nak lah macam ni. Kita di Andalusia Tijarah, kita amat jagalah claim-claim ni. Sebab kita tak nak benda-benda macam ni tarnish our image kan. Jadi claim ni kita jaga. Okay, tuntutan ni memang kelihatan sikit rumit. Kita kena pergi sana, kita pergi sini. Tapi kita memang boleh hire lawyer ke apa kan. Tapi kita kena pergi sendirilah untuk dapat pengalaman. Okay, apa yang saya beritahu ni kita boleh buat sendiri. Tak payah susah-susah cari lawyer ke apa. Okay, supaya apa yang saya kongsi pada hari ini dapat manfaat pada semualah. Kalau ada yang tak faham, nanti next Q&A boleh tanya. Kita akan jawab. Okey, terima kasih Miss Sarah atas penerangan yang sangat jelas dan tepatlah. Okey, senang nak faham. Okey, akhir kata dari Puan Jun. Sebab hari ni hari pertama, kali kita bersiaran secara langsung kan? Yeah. Okey. Ada nasihat tak kepada pengguna kat luar sana tentang upaya takaful ni? Okey, Miss Nani. Sebenarnya saya nak share satu insiden yang baru je terjadi semalam kalau tak silap saya. Di Kepong, rumah landed property lah, rumah saya kata tak silap double story. Memang menyedihkan, kebakaran menyebabkan warga tua terkorban. Itulah bila kita ada ibu bapa ke kat rumah, dia kurang upaya, dia kena stroke. Jadi memang tak boleh bangun, memang kena stroke, memang bedridden, dia tak boleh bangun. Jadi kebakaran terjadi, jadi mungkin dia seseorang kat rumah kot. So kalau siapa baca berita semalam, baru dia terjadi semalam. Inilah kisah-kisah yang memang takut, yang kita tak tahu kalau terjadi pada keluarga kita. Contohnya kita sebagai ibu bapa, kita pergi kerja. Kan sekarang ni musim PKP dekat negeri Selangor, sekolah semua ditutup selama 2 minggu kan. Jadi anak-anak kita di rumah. Apakah yang sepatut kita sediakan untuk anak-anak kita? Bagi peringatan untuk diri saya juga. Nombor 1, sebagai sekarang ni bukan ibu je kat rumah masak. Anak-anak kita pun masak juga kat rumah. Yang penting kepala gas tu, setiap kali lepas masak mesti buka cabut. Jangan biarkan dia terpasang macam tu. Sebab kita tak tahu, banyak benda boleh terjadi. Contoh dia lah, kalau ada tikus ke datang, dia gigit kan. Pipe tu, apa pipe dia panggil? Getah tu kan. Jadi berjadi overflow gas. Tu yang kita tak sedar. Benda tu nampak remeh, tapi benda tu terjadi. Itu maksudnya keselamatan di rumah. Lepas tu plug dengan Swiss. Memang banyak plug kat rumah, plug dengan Swiss tu. Mana yang tak pakai tu, kita buka lah. Kita buka. Kita guna mana yang kita pakai saja. Then pintu kat rumah, pintu pagar. Kita jangan ambil mudah lah. Sebab kena check. Kunci-kunci yang ada kat rumah kita tu, sama ada dah lama ke, padlock dia ke, bila time emergency tu senang nak buka ke. Lepas tu, ini memang saya nak share. Semua kalau kita kat rumah, kita ada banyak pintu, ada banyak grill, semua ada melibatkan kunci-kunci yang berbeza. Jadi kita sebagai penghuni rumah tu, kita digalakkan untuk buat satu set kunci rumah kita yang ada label. Maksudnya kunci ni kalau sesiapa nak cari, okey, mana-mana tempat dia, acap ada label. Kalau kunci kata selongkok macam tu, memang tak tahu yang mana satu kan. Mula nak cuba-cuba. Kalau bila time panic macam Miss Sarah cakap tadi tu, semua kita dah tak ingat dah apa yang kita sepatutnya buat. Dan kalau untuk ada kelebihan sikit, maybe kita boleh pasang CCTV, alarm, ada penggera iaitu smoke detector. Lepas tu lagi nanti tak Sarah share lah hal satu lagi yang penting, mesti ada setiap rumah yang kita pun tak tahu. Bukan saja dekat rumah, dekat dalam kereta pun kita kena ada, kat pejabat pun kita ada. Jadi sebelum saya nak akhiri lah untuk yang bagian saya pada hari ini,
saya harap perkongsian kami berkenaan fire takaful ni memberi banyak manfaat kepada semua. Ini memang sekarang ni kita fikir benda tu ramai orang tak fikir, tapi bila dah terjadi memang kena ambil. Kita jangan macam tu. Bila sekarang ni kita terus buat our first step, our next step yang sepatutnya kita buat, kita check balik apa property yang kita ada, sama ada tak fire takaful. Sebab fire takaful ni yang paling murah je, dia tak mahal pun, dia bayar setahun sekali. Lepas tu dia memang at least apa-apa jadi ke kita ada dilindungi lah. Untuk yang keselamatan rumah tu maybe Miss Sarah boleh tambah sikit. Okay, satu benda ni lah yang sepatutnya kena ada, fire extinguisher atau alat pemadam kebakaran. Sebab benda ni kita reflex tau. Kalau benda yang terjadi tiba-tiba ni, kita kena ada reflex action kita sendiri. Okay, kalau kebakaran yang berskala kecil, benda ni penting tau, fire extinguisher ni. Sebab kalau ada yang berskala kecil tu, kita boleh padam sendiri. Kalau macam dah besar tu, kita kena panggil bomba lah. Benda ni kena ada, rumah ke, kereta ke, pejabat ke, benda ni kena ada. Dan fire extinguisher ni dia kena renew setiap tahun sebab dia ada expired date dia. Okey, satu lagi macam Puan Jun cakap, keselamatan rumah ni. Satu, kenali properti anda, kenali rumah anda. Anda sendiri yang tahu berapa lama dah anda duduk kat rumah tu. Kalau duduk lebih 10 tahun, wiring mestilah kena tukar, macam-macam kena tukar kan. Jadi water tanks, pipe, kita dah duduk lama. Jadi benda ni jangan ambil mudah lah, sebab bukan kita, rumah kita je yang kena. Kita ni berjiran, kena banyak. Jadi jangan sebab kita, rumah orang lain yang kena. Itu je lah. Okay, last ya. Jadi sebenarnya setiap sesi kami, bila kami bersiaran, kami akan bagi free gift untuk sesiapa saja di luar sana yang WhatsApp ke, PM kami ke, bagi respon ke, kami akan bagi free gift ni terus ke rumah anda, pos laju ke rumah anda. Terima kasih di atas perkongsian daripada Miss Sarah dan Puan Jun. Okey, sangat bergunalah kepada penonton dekat luar sana tu. Okey, kat sini kita ada komen daripada Kal Haikal. Allahu sedih tengok kisah tu semalam. Betul. Betul Kal, memang sedih kan? Sebab kita tak sedar kan, sebab sekarang ni penyakit yang paling normal sekali. Bila kita tanya siapa, jaga ibu bapa kita kan. Terjadi kepada diri saya juga. Dah arwah pun. Memang kalau kita sibuk, dia tinggal. Jangan biarkan mereka seseorang kat rumah macam tu, kesian. Memang yang baru jadi. Bila kita sebut pasal kematian ni, memang kisah yang betul menyayat. Kematian, kebakaran, disebabkan kebakaran, memang amat menyayat hatilah sebenarnya kisah ni. Okey, harap penonton dekat luar sana tu beringatlah sebelum terkena kan. Okey. Okey. Kalau ada sebarang pertanyaan tentang fire takaful, boleh dikemukakan pada sesi live sekarang. Okey, dekat sini apa yang dapat saya simpulkan, kebakaran ni boleh mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukannya kecil ya. Okey, di samping risiko kehilangan nyawa dan harta benda. Okey, oleh itu kita hendaklah mengutamakan keselamatan dan pencegahan kebakaran dalam kehidupan seharian sama ada di dalam rumah ataupun di tempat kerja ataupun di luar rumah. Okey, ingatlah kejadian kebakaran ni dia boleh terjadi pada bila masa je, bukan kita yang nak. Dia tak terancang lah benda ni. Okey, ibarat pepatah menyatakan api kecil tu menjadi kawan, sudah besar menjadi lawan. Okey, sesungguhnya tanggungjawab pencegahan kebakaran ni bukanlah tanggungjawab Jabatan Bomba dan Penyelamat semata. Akan tetapi ia adalah tanggungjawab kita semua secara bersama. Okey, sama-samalah kita beringat dan sering menasihati antara ahli keluarga, rakan-rakan dan jiran tetangga dalam menjaga hal ehwal keselamatan dan pencegahan daripada berlakunya kebakaran ni. Okey, diminta kepada penonton yang bersiaran bersama kami, bolehlah share video ni untuk kita kongsikan ilmu kepada orang lain juga. Okey, sekian daripada kami hari ni, tim Haiti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, bye.